Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Bangkok, Thailand bagi menghadiri the 29th APEC Economic Leaders Meeting AELM pada 18 dan 19 November 2022. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Degadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Kshatriya Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Bangkok, Thailand petang kemarin. Hadir di Terminal Udara Don Muang bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Prawit Wongsuan Timbalan Perdana Menteri Thailand. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Dan Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Saleh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand. AELM tahunan pada kali ini diadakan secara fizikal untuk meningkatkan visi strategik dan hala tuju bagi kerjasama di rantau Asia Pasifik. Di bawah tema APEC 2022 iaitu Open Connect Balance dalam meneruskan usaha mencapai pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dan mampan pasca COVID-19, perbincangan diteruskan bagi mempermudahkan perdagangan dan pelaburan yang terbuka, menambah baik persekitaran perniagaan, memajukan integrasi ekonomi serantau, memulihkan kesaling hubungan dengan menyambung semula perjalanan rentas sempadan, menggiatkan semula sektor-sektor pelancongan dan perkhidmatan, memudah cara pergerakan perniagaan dan meningkatkan pelaburan dalam keselamatan kesihatan serta memastikan matlamat ekonomi dicapai secara inklusif dan berdaya tahan. Antara inisiatif yang diketengahkan oleh pihak Thailand selaku pengerusi APEC 2022 adalah konsep Biocircular Green BCG Economy yang diperkenalkan ke dalam naratif APEC sebagai strategi pertumbuhan pasca pandemik dengan sains, inovasi dan teknologi digunakan bagi pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam memajukan matlamat ekonomi, alam sekitar dan sosial di rantau Asia Pasifik.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq Sultan Oman dan Kerajaan serta rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. Persidangan dunia mengenai penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak kali kedua berlangsung di Tashkent, Republik Uzbekistan selama 3 hari mulai 14 hingga 16 November 2022. Kira-kira 70 Menteri Pendidikan dan 2,500 delegasi daripada 150 buah negara menghadirinya. Mewakili negara Brunei Darussalam ke persidangan itu Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Dalam ucapan perasmian sidang, Tuan Yang Terutama Safkar Mirziyoyev, Presiden Republik Uzbekistan, menekankan perlunya usaha bersepadu bagi meningkatkan kerjasama antarabangsa dalam penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak ke arah sama-sama menghasilkan penyelesaian dan pendekatan sistemik. Pada sidang itu, para Menteri Pendidikan bertukar-tukar pengetahuan mengenai amalan terbaik dan inovasi bagi meningkatkan dasar dan program penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak di samping mengenal pasti peluang, memajukan dan mempersetujui keutamaan dan dasar ke arah mempercepat kemajuan dan menambah pelaburan dalam isu tersebut. Sidang dianjurkan bersama oleh Pertubuhan Saintifik, Kebudayaan dan Pendidikan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dan Kementerian Pendidikan Awal Uzbekistan. Para pelajar akan berdepan dengan keadaan yang lebih mencabar di masa akan datang berbanding keadaan beberapa tahun lalu. Justru para belia diseru agar sentiasa bersiap siaga dengan langkah-langkah yang lebih berhati-hati, wajar dan proaktif. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan membuat seruan tersebut pada majlis penutupan program Jati Diri Kohort 1 bagi pelajar-pelajar IBTE. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Muhammad berkata, dengan tamatnya program tersebut, para pelajar sudah bersedia dari segi fizikal, mental dan emosi apabila melangkah ke alam pekerjaan yang semakin mencabar. Bahkan para pelajar telah dilengkapi dengan ciri-ciri yang terpuji seperti keyakinan diri, semangat berdikari serta sentiasa berusaha lebih gigih untuk menjadi insan yang berkualiti dan berguna untuk bangsa dan negara. Dengan ciri-ciri yang telah ditanamkan sepanjang tempoh latihan ini, saya yakin ianya akan melahirkan bakal tenaga kerja yang berkualiti tinggi, seorang mukmin yang berdaya tahan, penuh resilien dan penuh integriti, berkemahiran, berpengetahuan, kreatif serta inovatif. Dalam pada itu, perambah saya ingin menasihatkan pada para pelajar agar sentiasa terus mengamalkan nilai-nilai diri yang positif dan nilai kerohanian yang telah dipelajari dan ditanamkan agar lebih berdaya tahan, berdaya saing dan mampu menangani isu-isu dan cabaran-cabaran di masa yang akan datang. Di majlis ini, 6 orang pelatih menerima hadiah dan sijil bagi pelatih-pelatih terbaik lelaki dan perempuan dalam kategori keseluruhan, kawat dan jasmani. Majlis diadakan di Kem Program Khidmat Bakti Negara PKBN, Batu Apoi, Temburong. Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun untuk meningkatkan kesedaran umum mengenai kepentingan serta menjana sokongan tentang aspek-aspek penjagaan kesihatan mental. Namun demikian, gangguan penyakit mental seringkali mendapat tanggapan atau stigma yang negatif daripada kalangan masyarakat umum. Bersempena dengan sambutan Hari Mental Sedunia, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama kemarin mengambil inisiatif mengadakan Forum Kesihatan Mental. Forum diadakan di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha, Kampung Katong.
Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Forum dikendalikan oleh 2 ahli panel dan disertai 253 orang terdiri daripada pegawai, pengetua dan guru besar serta kaki tangan Jabatan Pengajian Islam. Forum bertujuan meningkatkan strategi dan kemahiran dalam mengenal pasti tanda-tanda awal gangguan mental, cara menanganinya serta memperkasa teknik daya tindak individu sebagai intervensi dalam menangani isu-isu kesihatan minda dan permasalahan kesihatan mental. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan meneruskan lagi projek penyelidikan bahasa dan kalimat tua di daerah Brunei dan Muara. Ia merupakan satu lagi usaha DBP untuk mengaktifkan penyelidikan budaya dan mendokumentasikan hasil pengumpulannya. Projek berkenaan dirancang akan mula dilaksanakan bulan Disember depan. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerangan mengenai projek tersebut disampaikan oleh Dayang Hajah Hairani binti Haji Awang Damit, Ketua Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan. Manakala penghuraian mengenai bahasa dan kalimat tua diterangkan oleh Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Bakir dan Profesor Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid, pakar rujuk. Projek seumpamanya diungkayahkan sebagai usaha menjejaki kewujudan bahasa dan kalimat tua yang pernah dituturkan oleh masyarakat Brunei untuk diperkenalkan semula menerusi pendokumentasian. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD meraihkan 5 usahawan wanita yang berjaya menamatkan skim khas pemerkasaan dan pembangunan keusahawanan sebagai sebahagian daripada kohort keempat program BIBD Seed yang bermula pada Ogos tahun lalu. Majlis berlangsung petang kemarin di bangunan PGGMB di Ibu Negara. Penyampaian sijil kepada graduan disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong Mufti Buhuth selaku pengerusi Badan Penasihat Syariah BIBD. Majlis diselajurkan dengan penyerahan surat penerimaan kepada 14 usahawan wanita yang akan menyertai kohort kelima BIBD Seed. Kesemua peserta BIBD Seed diberi bengkel latihan yang memfokuskan kepada kemahiran keusahawanan, produk perniagaan, praktikal serta penjanamaan dan pemasaran. Status harian normal baru COVID-19, 6 kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 592 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.9%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%. Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB lewat petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang berjemaah bersempena ulang tahun penubuhannya ke-48. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir Kapten Sabirin Abdul Hamid, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif RB. Majlis turut dihadiri kira-kira 200 orang dari pengurusan kanan RB, kaki tangan dari beberapa bahagian serta pihak-pihak berkepentingan lapangan terbang berkenaan. Mewakili negara Brunei Darussalam ke ASEAN Leaders Interface bersama wakil-wakil belia ASEAN lain memberi peluang untuk peserta menyuarakan aspirasi dan idea-idea selain menjalin hubungan dengan rakan perwakilan belia lain. Selain itu, peserta berpeluang mengukuhkan keazaman untuk menyumbang secara proaktif kepada kemajuan rantau. Semasa ASEAN Leaders Interface yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja baru-baru ini, negara Brunei Darussalam diwakili oleh Awang Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofyan, Ketua Operasi dan Ketua Urus Setia Sukarelawan Belia COVID-19 dan Dayang Nur Izzah Amalia binti Malik Iskandar, mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa.
Awang Muhammad Abdul Wafi ketika ditemu bual berkata, sesi tersebut merupakan platform bagi para pemimpin ASEAN menyampaikan harapan mereka terhadap belia serta bagi belia berkongsi usaha dan sumbangan ke arah pembangunan di rantau ini. Perwakilan belia ASEAN juga membincangkan peranan belia sebagai pemimpin masa depan ke arah meningkatkan pembangunan mampan di rantau ini. Alhamdulillah mereka memberi respon yang sangat bagus, iaitu at first we are very nervous because we don't know what's the outcome kan. Orang apa outcome-nya, kami punya policy recommendation ini adakah dia menyanggah dengan negara ASEAN yang lain. Tetapi alhamdulillah selepas kami membentangkan itu, we receive a positive feedbacks, not only from one ASEAN leader but also all ASEAN leaders to give us the support untuk membuat policy recommendation ini. Turut diutarakan pada sesi tersebut isu-isu yang melibatkan belia dan cara para belia ASEAN dan pihak-pihak berkepentingan yang lain bekerjasama dalam meraih faedah dan peluang daripada revolusi perindustrian keempat. Dayang Nur Izzah Amalia mengongsikan bagaimana kerjasama serantau boleh menghasilkan lebih banyak peluang untuk menjadi belia yang siaga masa hadapan. It was a very positive feedback from the head of states, from the presidents and everything. They actually agreed upon our set of recommendations. So hopefully these recommendations will be applied to the next, to the policy of the Asian policies lah. And we're hoping that this kind of dialogue will be continued for the next generation and the next ASEAN summit and everything. Senarai kursus yang akan ditawarkan di bawah skim biasiswa Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke luar negeri umum dan senarai kursus serta terma dan syarat skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP bagi sesi akademik 2023-2024 dikeluarkan kemarin. Kementerian Pendidikan dalam siaran medianya menyatakan permohonan bagi kedua-dua skim tersebut akan dibukakan pada bulan Januari 2023 melalui laman sesawang rasmi kementerian berkenaan. Syarat-syarat dan senarai kursus boleh dimuat turun dengan melayari laman sesawang www.moe.gov.bn. Sebarang pertanyaan lanjut, hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan melalui telefon dan email seperti yang tertera. Usaha untuk pembangunan sukan sedang dan akan terus dikembangkan, terutamanya kemudahan khidmat profesional seperti bantuan kejurulatihan, sains sukan dan penyediaan prasarana yang lebih inklusif demi mempertingkatkan lagi tahap prestasi semua peringkat atlet di negara ini. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan petang kemarin semasa majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam yang akan menyertai First SEADEF Games di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad berharap agar usaha pihak kerajaan tersebut akan terus disambut dan didokong oleh masyarakat khususnya ahli keluarga yang akan menjadi pemangkin untuk mensosialisasikan golongan muda dalam bidang sukan termasuklah atlet kurang pendengaran. Penyertaan kontingen negara ke First Southeast Asia Deaf Games 2022 ini adalah selaras dengan salah satu bidang fokus untuk mengadvokasikan penglibatan golongan orang kelainan upaya dalam masyarakat. Sudah setentunya ini akan menjadi pengukur prestasi atlet kurang pendengaran sebagai persediaan untuk menyertai kejohanan yang lebih mencabar seperti Deaflympics dan Asia Pacific Deaf Games.
Penyerahan bendera negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Awang Khairul Anwar bin Haji Jofari selaku Chef de Mission kontingen negara Brunei Darussalam ke acara sukan tersebut. 13 orang terdiri daripada 6 orang atlet dan 7 orang pegawai akan bertolak meninggalkan negara pada 21 November depan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Dato' Raja Reza bin Raja Saib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam di bawah kendalian Ketua Jurulatih Mario Rivera Campesino melakar sejarah pertama kali apabila mara ke peringkat akhir kejohanan Piala AFF selepas 26 tahun. Ia berikutan kejayaan skuad negara menumpaskan Timor Leste dengan agregat 6-2 dalam saingan kelayakan pada 5 dan 8 November lalu di negara Brunei Darussalam. Kemarin diadakan satu sidang media mengenai perkembangan terkini perlawanan peringkat kumpulan di Dewan Teater FABD. Awang Bujang Haji Japar, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Media dan Perhubungan FABD, menjelaskan perlawanan skuad negara menentang Thailand pada 20 Disember dan Indonesia pada 26 Disember bagi peringkat kumpulan A akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Malaysia. Muhammad Shahnon Muhammad Saleh, Setiausaha Agong FABD pula menjelaskan perubahan venue pertandingan bagi skuad negara adalah disebabkan mengikut standard yang diperlukan memandangkan pada ketika ini Stadium Negara Hassanal Bolkiah masih dalam tahap pembaik pulihan.